Salam sejahtera. Agensi Keselamatan Siber Singapura atau CSA akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat teknologi terkemuka seperti Microsoft dan Google untuk menangani ancaman dan meningkatkan benteng pertahanan siber negara. Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat mengumumkan perkongsian itu semasa pembukaan Minggu Siber Antarabangsa Singapura. Acara tahunan keselamatan siber itu menghimpunkan para penggubal dasar dari rantau ini. These are the world's largest technology companies whose products we use and interact with on a daily basis. It is in their interest to build a digital domain that is secure, trusted, and inclusive so that they can maximize their reach and impact. By working in partnership with the public sector, both sides can realize synergies and achieve better outcomes. Bagi memenuhi permintaan global untuk latihan siber dengan lebih baik lagi, Singapura juga akan melancarkan satu program baru pada Mac depan. Komitmen dana bernilai $30 juta bagi tujuan membangunkan keupayaan siber akan dilanjutkan selama 3 tahun lagi untuk menyokong usaha tersebut. This new program is open to all countries, offering courses at the foundational, advanced, and executive levels. It will kick off its first course in March 2024. Participants can look forward to increased networking opportunities and richer exchange of perspectives with participants from across the world on the latest cyber issues. Sehubungan itu, kaum wanita kini mempunyai lebih banyak peluang menimba kemahiran keselamatan siber dengan 10,000 tempat latihan baru akan disediakan untuk mereka. Selain itu, para jurutera pula akan dapat mengikuti kursus keselamatan siber yang direka khusus buat mereka. Semua itu sebahagian daripada rancangan CSA untuk melengkapkan para karyawan yang bukan dalam bidang siber agar mempunyai kemahiran pertahanan siber. Mendedahkan demikian di satu acara keselamatan siber, Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo menarik perhatian bahawa keselamatan siber memerlukan usaha berpasukan. Oleh itu, kata beliau, penting untuk melibatkan para karyawan bukan dalam bidang siber termasuk karyawan bidang kewangan atau undang-undang. Cik Teo menambah, wanita semakin menunjukkan minat dalam keselamatan siber. Maka itu sekarang adalah masa yang baik untuk membangunkan lebih banyak bakat dalam bidang tersebut. Because demand far outstrips supply, it is a really good time to welcome more women to the cybersecurity profession. It also fits well with our holistic yet practical approach to grow a sustainable talent pipeline for cyber. Mangsa perisian tebusan atau ransomware kini boleh mendapatkan bantuan daripada portal baru yang dibangunkan pasukan polis dan Agensi Keselamatan Siber CSA Singapura. Ini hasil saranan daripada pasukan bertindak negara sedang kes perisian tebusan terus meningkat di peringkat global. Menerusi portal ini, mangsa dengan mudah boleh membuat laporan tentang kes perisian tebusan. Selain itu, mereka juga boleh mengakses bahan-bahan berkaitan yang dapat membantu mereka menangani serangan-serangan sedemikian. Portal ini juga mengandungi makluman untuk mencegah pengguna daripada menjadi mangsa perisian tebusan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong melawat Arab Saudi dan Amiriyah Arab Bersatu UAE bermula hari ini sehingga 22 Oktober. Rangka lawatan PM Lee yang pertama adalah ke Arab Saudi di mana beliau akan bertemu dengan putera mahkota Muhammad bin Salman. Beliau dijadualkan menghadiri sidang puncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC di Riyadh. Di sidang puncak tersebut, para pemimpin bakal membincangkan usaha memperkukuh ikatan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor-sektor baru seperti ekonomi hijau. Encik Lee juga akan diberi taklimat tentang Wawasan Arab Saudi 2030. PM Lee kemudian berangkat ke UAE di mana beliau akan melawat syarikat minyak negara Abu Dhabi. Beliau akan diberi taklimat tentang rancangan peralihan sumber tenaga bagi negara teluk itu. Encik Lee turut dijangka bertemu dengan para pemimpin UAE. Sementara itu, Singapura dan Arab Saudi mengesahkan lagi kerjasama dua hala. Kedua-dua belah pihak menekankan faedah kerjasama dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan seperti keterhubungan dan inovasi. Saudi Arabia merupakan rakan dagang Singapura yang kedua terbesar di Timur Tengah.
Nilai perdagangan dua hala tahun lalu mencecah lebih 14 bilion dolar, iaitu naik sekitar 50% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan See Leng kini berada di Arab Saudi bagi mesyuarat Menteri Jawatankuasa bersama Arab Saudi Singapura. Beliau turut menyaksikan acara menandatangani 7 perjanjian di peringkat pemerintah dan swasta. Menjelaskan apa yang dianggap memukul kanak-kanak kepada menguruskan emosi mereka dalam bilik darjah, dua agensi pendidikan awal kanak-kanak kini melatih para guru prasekolah mengenai apa yang mereka harus dan tidak harus lakukan terhadap kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Ini menyusuli kes-kes penganiayaan kanak-kanak prasekolah baru-baru ini di beberapa pusat prasekolah. Latihan yang dilalui para guru pelatih prasekolah ini kelihatan mudah, namun untuk benar-benar menerapkannya memerlukan usaha gigih. Bagi mengatasi kebimbangan orang ramai mengenai kes-kes penganiayaan yang berlaku baru-baru ini, lebih banyak tumpuan kini diberi kepada menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru dalam bilik darjah. Latihan-latihan khusus yang baru ini akan dijalankan oleh Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak EKDA dan Institut Nasional Pembangunan Awal Kanak-Kanak NIEC. What we previously had in the code of practice is to say that you should not strike a child. What are the potential scenarios, for instance? So striking a child doesn't just mean using your hand. For instance, you could use a ruler, you could use a book, you could use other forms, other objects to strike a child. So we are being very explicit. So when we say you're not supposed to strike a child, we are being very explicit about what are the prohibited actions. Para pendidik di NIEC menyokong perkembangan itu namun berharap pusat-pusat prasekolah dapat memainkan peranan masing-masing. Di NIC, kita beri banyak peluang dan ruang untuk guru-guru untuk mempelajari strategi-strategi yang berkesan untuk mengasuh, mengajar anak-anak di dalam darjah. Tetapi kita tak boleh buat ini sendiri sebab kita perlukan sokongan yang kuat daripada sekolah-sekolah untuk memastikan guru-guru ini mempraktikkan apa yang mereka belajar. Buat 12 bulan berturut-turut, ekspor utama Singapura terus menguncup ekoran permintaan global yang terus melemah. Ini setelah ekspor domestik bukan minyak atau NODX bagi September merosot 13.2% berbanding 22.5% pada Ogos. Ekspor barangan elektronik untuk September merosot lebih 11%, namun pada rentak lebih perlahan berbanding 21% pada bulan sebelumnya. Ekspor produk bukan elektronik pula merosot lebih tinggi, iaitu 13.6% bulan lalu. Farmaseutical merupakan antara sektor yang teruk terjejas. Secara keseluruhan, NODX bagi pasaran-pasaran utama Singapura merosot kecuali China dan Amerika Syarikat. Permintaan dari Taiwan, Indonesia dan Malaysia antara yang paling terjejas. Sesetengah pakar ekonomi bagaimanapun percaya keadaan mungkin beransur pulih menjelang penghujung tahun ini. Ini terutama bagi sektor penerbangan dan perkapalan yang dijangka tumbuh pesat.